Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga sahabat-sahabat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Seterusnya kita akan mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tetamu-tamu yang muliakan, termasuk Aziza Fadlina, Dr. Naim, Profesor Syarif, Syekh Razali, Nawawi, Waramli dan semua kawan ramai. Terima kasih Profesor Ridwan dan ID yang bantu menyelenggarakan majlis malam ini. Dan siri-siri kita lakukan sama ada malam Jumaat atau malam Sabtu untuk menyemarakkan kedua-duanya soal ukhuwah dan kesedaran Islam dan juga pencerahan dari segi ilmu. Dengan 3 profesor kupas mendalam ini dapat pencerahan yang banyak juga, dan saya nak mulakan dengan rumusan daripada apa yang mereka ungkapkan. Pertama tentang kenyataan bahawa cabaran ilmu ini semua bakal ada sini. Dan ini krisis ilmu juga. Itu berlarutan. Dulu kita bicara tentang Islamofobia. Itu dari apa yang dikupas oleh Edward Said tentang Orientalism, sikap prasangka Barat yang menebal terhadap the other, yang lain daripada Barat. Ulama-ulama Islam termasuk Syekh Muhammad Ghazali dan tentunya murid beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu bicara tentang pembenturan idea bukan saja dengan Barat tapi di kalangan Muslim dengan itijahat atau tren yang bertentangan, termasuk satu sudut yang dibicarakan oleh Qaradawi tentang fahaman yang dianggap melampau yang berpunca dari Khawarij yang awal ataupun kerana tekanan dan kezaliman yang dialami oleh gerakan Islam termasuk di Mesir, timbul sikap yang disebut Qutbiyun, yang imma Islam wa imma Jahiliyah. Itu makna Islam bagi mereka itu jelas sama ada pilih Islam atau pilih Jahiliyah. Dia tidak ada kesamaran. Tetapi kita juga tahu terutama di kalangan rakan-rakan Abim bahawa ada hujah balas, ulasan oleh tokoh-tokoh seperti Hasan Hudaibi yang mengingatkan kita, generasi kami yang muda dulu, bahawa akhirnya dalam Islam ini pendekatan kita mesti memberikan pencerahan, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Maknanya sebagai doa, pembawa berita yang baik, penyampaian ilmu dan risalah, dan bukan penghukum. Jadi kata doa adalah khudah. Walaupun itu berlaku di sekitar tahun 50-an, 60-an di Mesir, tapi tempiasnya itu berterusan kerana di sikap manusia. Ada sosok keras, ada sosok sederhana, ada sosok lembut atau permisif yang juga dianggap keterlaluan. Muhammad Nasir pernah kupas dalam rencana ringkas tentang permissiveness dari segi moral. Maknanya moral itu
elastik, dia fleksibel, ikut zaman. Ini juga dikupas oleh, saya ingat lagi, kupasan Toshihiko Jutsu. Bicara soal epistemologi tentang ada yang tetap, ada yang longgar. Dalam Islam itu tetap kukuh seperti Kaabah yang tidak boleh digoyang. Ada juga pinggirannya yang boleh berubah dalam pembangunannya. Itu kupasan pemikir Jepun. Ini saya kupas nama-nama ini lebih. Osman boleh bagi kuliah, saya hanya bagi matannya. Syarahnya dia boleh bagi di istek. Maknanya, kalau merumuskan, jangan kita anggap ilmu melainkan yang dasar jelas dalam Quran itu sebagai sesuatu yang tetap. Ini masalah kita dalam pendekatan ilmu. Semua kita kata, to quote Ismail Faruqi, malais the ummah, ini ilmu. Kejahilan, kedangkalan, bukan saja kejahilan, bukan saja ignorance, tapi the shallowness. Dan dalam kupasan yang berulang kali saya sampaikan tentang bila Edward Said sanggah Samuel Huntington kata Clash of Civilizations, itu sebenarnya mewakili sikap yang prasangka terhadap Islam. Jelas bahwa dia kata di antara budaya dan tamadun bound to clash, dan kerana sikap golongan Islam terutamanya, itu yang lain, terutama Islam, itu memang akan akhirnya berlaku pembenturan idea dan tentunya akhirnya menang Barat, yang kemudian dikupas atau dirumuskan oleh student dia, student kepada Huntington, Francis Fukuyama, sahabat saya, yang menulis tentang end of history. End of history maknanya akan kemenangan golongan liberal Barat. Ini kritikan keras saya terhadap liberal Barat, walaupun saya dituduh sebagai liberal oleh puak yang dangkal dan jahil. Itu selingan yang tidak selalu kupas oleh profesor, itu tulis saya. Tapi Fukuyama, untuk berlaku adil kepada dia, tidak lagi mewakili pandangan yang sama. Dia dan juga sarjana sejarah Don Emerson serta Larry Diamond, political scientist di Stanford University, pernah undang saya bicara di Stanford University, dan mereka panelis untuk mengupas pidato saya. Dan dia tentunya tidak lagi mewakili sikap begitu. Dia lebih tolerant, pluralistik, dan lebih melihat kepada kekuatan demokrasi, tetapi demokrasi yang accountable. Dia kata democratic accountability. Kalau demokrasi saja tidak ada makna kalau tidak accountable. Demokrasi artinya election dengan penuh penipuan, maka it's not accountable. Orang yang pegang kuasa tapi dengan penyalahgunaan kuasa, dengan klientelism, ciri feudalisme, membeli orang, menjaga penyokong-penyokong dengan sogokan, itu katanya bukan democratic accountability. Itu Francis Fukuyama, untuk pertahankan sikap dia berbeda daripada pandangan yang lama. Ini sudah serius, sangat boring lah. Saya lupa. Saya sekarang berada dalam tegi, saya pun lupa kadang-kadang. Dan dengan dasar negara dan perpaduan negara dan pemacuan ekonomi, ini yang benda pula ni. Baik, itu satu sudut tentang macam idea tadi untuk rumuskan pandangan Edward Said, brilliant political scientist dan sejarawan. Dia asal Palestin, Palestinian Christian, yang mengupas rencana pendek yang selalu saya selalu edar rencana itu. Dia dalam 8 halaman mungkin, 8 surat tentang clash of ignorance. Bukan, dia kata seakhirnya bukan ada clash tamadun. Yang dibicara itu bukan clash tamadun. Ini maknanya pembenturan atau pertembungan kejahilan.
orang yang menyatakan akan ada pertemuan itu dia jahil tentang Islam. Dan kadang-kadang cara orang Islam respon pun jahil terhadap Islam dan juga Barat. Jadi katanya yang berlaku ini adalah clash of ignorance. Ya, agak keras tetapi tepat. Kerana orang-orang yang kadang anti Barat, anti liberal, anti plural, dia pun jahil juga. Orang Barat yang menyerang Islam ini sebagai kolot, sebagai jumud dan syariah tidak relevan pun jahil juga, tidak tahu apa dia Islam selain daripada prasangka dia. Jadi cabaran bagi kita ialah pemikiran kritis tadi yang disebut oleh Syahri Ramli tadi. Pemikiran kritis itu mesti jadi sebahagian daripada tradisi ilmu kita. Wadlina, dengar baik-baik. Ya, kerana aku tidak, kita belajar ni, ya, hafalan, kemudian dengar apa yang guru sebut diterima bulat tanpa soal. Apa ustaz sebut, tentulah tidak soalan sama sekali. Dan kalau ustaz tu sebut 3 kali, dia terus diangkat jadi ulama. Jadi ini yang disebut pemikiran yang tidak kritis. Dalam Islam tidak benar kalau kita tidak boleh pertikai. Semuanya dipertikai. Ya. Tetapi guna akal, hukum akal untuk terima kenyataan. Orang tanya, kalau tengok dalam dialog di antara sahabat, lihat persoalan yang ditanya kepada Rasulullah oleh orang sama ada orang Arab biasa atau orang Badawi, itu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan, dijawab dengan meyakinkan, dan tidak semuanya dijawab dengan hukum dan syariat, juga dijawab dengan hukum dan landasan akal. Seperti mana seorang Arab Badawi yang tanya tentang kebiasaan dia berzina dan minta Rasulullah faham. Cara jawabnya bukan kata ini haram, ini hukumnya, tak. Jadi berbeza daripada pendekatan sekarang tentang jawab jalur hukum. Saya tengok Menteri Agama tak angguk, jadi saya tak, pasal dia dulu hakim mahkamah syariah, jadi nak kita tak jawab tak jalur hukum, macam mana pula ni? Inilah cabarannya bila ketua hakim mahkamah syar'i jadi Menteri Agama. Peranan dia ada lain sikit. Bukan jalur hukum. Saya kena peringatkan Menteri Agama dia sepanjang kerja dia hukum orang. Tapi sebagai Menteri Agama dia kena bagi pencerahan. Baik. Saudara sebut tentang Bank Islam. Okey. Jangan lupa di antara pemikir awal Bank Islam adalah Profesor Dr. Najatullah Siddiqui. Saya ingat lagi masa saya masih muda, PKPIM lagi aku tak salah, belum habis. Bila ke Aligar, dia Profesor Economics, saya student, dan dia mula bincang hal-hal idea-idea besar ni. Saya tak faham. Tetapi kemudian dia di antara yang paling kuat sama Muzarqaf dan lain lah. Omar sekali yang di Saudi itu mempertahankan konsep Bank Islam. Saya di sini kuat mendukung, sehingga sebelum tak kalah saya jadi Menteri Keuangan kali pertama. Jangan Menteri Keuangan sekarang kali 2. Saya memindahkan wang dana pemerintah bilion ringgit terus ke Bank Islam. Dengan itu kedudukan Bank Islam menjadi kukuh. Bukan kerana caruman, bukan dukungan umat ada, tapi tentunya kenaikannya agak perlahan. Baik. Tetapi pada masa itu juga saya mula menegur. Itu jawapan yang Allahyarham Dr. Halim itu memang ramai kami tidak setuju. Bagi dia, Bank Islam ni macam ayam, disembelih ada mahal sikit, tak sembelih murah. Tetapi oleh kerana ini halal, mahal sikit. Bagi saya itu bukan harus jawapannya. Jawapannya Bank Islam itu harus kompetitif. Maqasidnya itu bukan hanya
bencana ataupun kegiatan ekonomi, tetapi menjamin soal keadilan masyarakat. Ini maqasid dari segi sistem ekonomi tidak dilihat ketika itu, hanya dilihat purely dari segi hukum, tidak lihat dari segi matlamat pertumbuhan ekonomi yang penting, umpamanya masalah penyertaan rakyat, aspek pertanian, golongan miskin, peranan wanita. Azizah ada, saya kena sebut ni 2 kali. Ini tidak disebut. Jadi ada beberapa kelemahan, dan saya seperti mana sudah tahu memang lama di Barakah Bank, ya, dalam board, dalam accounts committee dan juga dalam board, ya. Lebih dari 10 tahun, ya. Dan saya lihat ini kelemahannya. Semuanya berlumba mau catat keuntungan, tetapi bank Islam itu harus istimewa. Dia tak apa kalau untung ni tak sama dengan CIMB dan Maybank, tetapi keadilannya, kesamarataan, pengagihan kekayaan, itu dia istimewa. Itu ukurannya itu sudah berbeda karena dia terikat dengan ukuran sistem konvensional. Dari sebab itu Najatullah Siddiqi sebelum dia meninggal dunia beberapa tahun yang lalu menulis satu kupasan menegur dan mengkritik dan menyanggah. Ini yang saya kata tradisi kritikan dalam Islam. Dia di antara pengasas mempertahankan konsep Bank Islam, dan dia juga mendengar kritikan dan menilai semula, dan akhirnya menulis satu kritikan yang keras bahawa Bank Islam itu harus melakukan anjakan berdasarkan matlamat ekonomi Islam adil dan membawa kepada pengagihan kekayaan pemerataan. Kalau tidak, orang guna Bank Islam, tetapi kesenjangan terus berlaku, melebar. Dan penyertaan, dia tidak ada penyertaan, participation daripada masyarakat terbanyak. Ada Harvard University 1 tahun menganjurkan satu sidang. Semasa itu saya masih mengajar di Georgetown. Sidang gubernur-gubernur bank Islam sedunia. Dan saya diminta bagi pandangan, dan saya kupas tidak cara ilmiah macam Najatullah Siddiqi, tetapi saya kupas beberapa prinsip. Saya kata, tak bolehkah kita tanya, apakah ya asalkan jangan rugi untung, tapi apakah dengan bank Islam itu kita jamin penyertaan rakyat yang lebih? Apakah dengan bank Islam itu golongannya relatif miskin dan golongan berpendapatan rendah dan dengan sektor pertanian itu terjamin penyertaannya dalam sistem bank itu? Tapi ketika itu gubernur-gubernur ni fikir Anwar ni bicara soal yang kurang relevan tentang bank Islam. Saya rasa sebab tak ada yang respon. Tapi pada masa itu saya ikuti kerana saya dah mula terlibat dalam Barakah Bank. Itu sebagai contoh, ya. Kemudian sekarang kita hidup dalam pasca normal, tentang juga cabaran ilmu apa dia. Pasca normal itu kalau sudah baca Madani atau dalam skrip, dia kompleks. Dulu kompleks, tapi tidak sekompleks sekarang. Kalau kita bicara soal umpamanya migration, dulu pun ada, tapi sekarang migration itu dia melibatkan sampai satu dunia, besar-besaran, dari Syria ke Itali, dari Algeria. Jadi seluruh pattern itu berubah, jadi kompleks. Ada spontaneous, dilakukan serta-merta, serentak. Spontaneity. Kalau kita kata climate issue, banjir rupa merata, bukan je Kelantan Terengganu, seluruh. Kemudian berlaku dalam sekaligus simultaneous development. Itu dalam yang saya kupas panjang. Saya dah bagi intro supaya saya baca buku saya itu jelah. Baik. Jadi kalau ini yang kita hadapi, itu menuntut kita kembali kepada asas ilmu Islam daripada awal. Tidak pernah menekankan specialization awal hingga mengedepikan disiplin ilmu yang lain. Cabaran pasca normal itu menuntut kita kembali kepada konsep ilmu yang asal dalam Islam, ya.
Memang ada specialization, tetapi tidak seperti mana dikupas oleh Ortega y Gasset, pemikir Spanyol yang terkenal itu. Dia tidak sampai jadi barbarism of specialization. Maknanya sampai dia jadi specialized, pemikiran barbarik, tidak tahu apa yang lain. Dia profesor kejuruteraan, ini juruteraan, atau profesor matematik. Tapi tanya bahasa, itu bukan urusan saya. Bahasa ekonomi, lain lagi. Siapa nak pilih dan pilihan raya, itu tak tahu. Apa hak, apa batil, apa bersih, apa rasuah, confused. Ini yang disebut oleh Ortega Gasset sebagai barbarism of specialization. Dia specialized tetapi barbaric, very silo pemikirannya. Islam prinsip kulliyah yang dikupas oleh Daqib Al-Atas dengan begitu baik. Ini maknanya kembali kepada epistemologi. Sebab itu dalam Triple IT umpamanya, tema kita dalam 10 tahun yang lalu ini adalah kembali mengupas, kerana tiap konsep atau perkataan itu dia ada makna yang lebih mendalam daripada hanya istilah yang digunakan. Kadang-kadang konteksnya berbeda. Jadi sebab itu umpamanya dalam pasca normal terutamanya, ini ekspertis Tuku Azman, ini soal IT, digitalization, AI, cabaran-cabaran baru yang menyebabkan kita itu tewas kalau kita tidak kuasai. Sama ada kita itu bidangnya disiplinnya sastra, Profesor Muhammad, penting saya sebut sastra, tapi dia tunggu yang tak sebut sastra lagi. Kemudian ataupun dalam matematik ataupun dalam ekonomi, ini dia jadi seolah-olah macam kuliah yang transcend, merentas semua disiplin. Ini dia sama kuat dengan kuliah apa yang Universiti Islam ni, Wahyu. Walaupun Wahyu takat nyata, tapi maknanya dia mesti merentas. Kalau kita jahil dalam bidang teknologi digital dan AI, maka kita tidak dapat memanfaatkan kekuatan ilmu yang merentas semua disiplin. Am I right, Tuan Azman? Ya. Lepas tu ada kuliah berdia tentang hal ini kemudian. Jadi bagi saya cabaran ilmu. Kompleks, simultaneous, spontaneous, full of contradictions. But ini start reality kita sekarang. Saya berdepan banyak, penutup dia. Sekarang ni macam mimpi. Gedungnya indah, Pak. Luar biasa. Dan sekarang ni ya, pejabat dari rumah rasmi saya. Jadi saya belum tahu lagi bilik-bilik banyak ni, saya belum sampai lagi. Lagi tu bila sabut Tunku Sultan Brunei, saya kata bila pergi bilik mana nak tunggu, jadi nak tunggu pengiring tunjuk. Jadi anak dia kesan, kita tu saya tak duduk sini, dia tengok saya duduk cari tempat, saya tak tahu. Belum habis tengok lagi. Baik. Tetapi cabaran dan cabarannya realitinya ya. Yang disebut dulu Peter Drucker tahun 80-an atau awal 10-an tulis New Realities. Nah, kalau kita baca buku itu, New Realities itu ketika 7, sekarang dah jadi 70. Masih New Realities. Sebab itu cabaran ilmu itu serius. Ekonomi. Mengapa saya sebut istilah masih kemampanan, sustainability, tapi maksudnya berbeda. Dia bukan saja pertumbuhan, bukan saja pelaburan asing, bukan saja kadar pengangguran, tapi keseluruhannya. Bagaimana negara mungkin dikatakan mampan kalau tidak diurus iklimnya dan krisis iklim? Bagaimana dikatakan mampan kalau mutu pahaman ilmu dangkal? Bagaimana kalau sustainable kalau anak-anak tidak dilatih untuk memahami nilai yang baik dan yang buruk? Bukan hanya mampan kalau ekonomi itu hanya memihak kepada satu kelompok elit berkuasa yang kaya dan menyisihkan jumlah yang ramai. Jadi kemampanan kita itu konsep yang lebih luas daripada pengertian mampan yang asal. Jadi ini yang kita katakan
cabaran ilmu dan yang diungkap dalam disiplin epistemologi. Jadi cabaran bagi saya akhirnya di sini sekarang ni apa dia? Kita berdepan dengan masalah yang kompleks, simultaneous, contradiction, semua baik. Tapi kita kena bermula dengan sesuatu. Jadi saya ucap terima kasih, jazakumullah khairan kathiran, kerana mengulungkan pemikir sedia untuk bekerjasama. Bukan sekarang ni beramai lah bekerjasama. Semua adik-beradik saya ramai sekarang. Sepupu dia, ada 2 pupu, 3 pupu dia pernah kenal, nenek saya, semua macam-macam lah, tak apa lagi. Tapi yang istimewa yang kumpulan 70 ni, macam kawan-kawan lain ni, ialah kesetiaan dia dulu dan memberikan dukungan dalam keadaan yang sukar. Dan itu, dia kata tanda sahabat setia ini ialah masa kita susah. Tapi sekarang kita berkuasa. Apakah kita masih berdendam dengan golongan lama yang tidak mendukung? Tak boleh begitu. Inilah yang dikatakan magnanimity, mesti berlapang dada. Tapi jangan lapang sehingga dia boleh tikam dengan keris. Jadi kita mesti berlapang dada, memaafkan, kerana itu tradisi. Ini ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi sebab itu saya yang pertama, saya kata apa kelemahan kita dalam konsep kenegaraan ni? Kelemahan pertama ialah orang sudah rasa bosan, sinis, mencemohkan golongan elit, apalagi golongan elit politik. Ya. Kerana apa? Kerana lima taqulu ma la taf'alun, berbicara yang tidak mereka amalkan. Kerana merasuah menjadi budaya. Kerana kejahilan dan kedangkalan yang mereka sampaikan. Dan kerana itu gunakan isu yang boleh pertahankan kuasa mereka, mencari dukungan dengan menggunakan sentimen kau agama. Saya hargai kerana junjung kasih kerana Tuanku Sultan Perak, Raja Nazrin nampak memberikan suatu kenyataan yang keras untuk menyelamatkan negara ini, menjamin masa depan yang lebih cemerlang, mesti bertindak tegas terhadap golongan yang dianggap melampau bersama dari segi kaum, apatah lagi dari menghasut dari segi kaum dan agama. Tetapi itu hanya satu bahagian. Bagi kita, umumnya orang mencemuhkan. Jadi apa daya saya untuk memimpin sekarang dengan sikap yang sinis begitu? Maka tugas utama adalah untuk memulihkan keyakinan. Memulihkan keyakinan bermakna ada orang kata kecil, maka ada sedikit pengorbanan. Mana? Tolak gaji. Untuk memberikan signal bahawa tidak semua pemimpin politik itu tamak haloba mencari kekayaan. Padahal yang lain semua makan ada, rumah besar ada, dewan ada, kereta ada, pengawal ada, cukuplah. Dalam parlimen pun ada. Jadi saya sanggup tolak. Ada orang mencemohkan, ini soal kecil tidak akan menyelesaikan ekonomi negara. Tengok Profesor Kangkung ni. Jadi walaupun profesor-profesor yang cerdik ada, tapi jangan lupa ada Profesor Kangkung masih ada lagi kekal. Tapi tak apa, saya tak jawab. Kemudian so kereta, apa salah? Tak ada masalah. Tak ada siapa nak akan komplain kalau Perdana Menteri pakai kereta Mercedes yang mahal. Orang tak jadi isu sangat. Tapi saya fikir, saya pun nak bagi signal. Kebetulan sempat kita batalkan, maka kita batalkan. Maka tersangkutlah saya dengan Proton. Tapi Proton yang panjang. Dan masalahnya ini gurau sikit. Saya ni dulu bila masa kat pilihan raya, ingat saya pinjam BMW 7 Series yang BEMI itu, BEM 1, kereta Datuk Sam Shah Alam. Jadi dia kata sekarang kalau pergi Kuala Lumpur mana semua orang angkat tangan.
Dia kata tak boleh pergi mana-mana dah. Tempat orang parti tengok BM1 hon. Kemudian saya pula daripada BM1 pinjam kereta-kereta yang mewah tu sekarang yang Proton. Okey ke lah apa nak buat. Baik. Jadi berapa saya tolak? Saya nak bagi signal. Kau kita nak suruh ni polis dengan gaji yang polis 10 kali lebih rendah daripada saya. Nak suruh hormat saya dan kasih saya. Padahal dia kata sama saja. Itu signal kita nak bagi. Sebab tu dan saya arahkan menteri masuk pejabat jangan tukar apa pun kemudahan yang ada, guna yang ada. Sebagai contoh, maka bila pejabat Perdana Menteri itu ada ujung-ujung kapet tu pecah sikit, saya kata tanpa cantik. Dengan anak dia sampai okey. Jadi maknanya ya mesej apa? Dia kecil sekarang sebagaimana dia nak fikir cari. Okey kita ada rumah yang istana yang besar begini. Apa yang kita buat? Jadi saya kata, walaupun saya tak duduk di sini, maka tiap minggu kita buat majlis ilmu, zikir. Ya. Jadi sekurang-kurangnya dia dah jadi hak orang awam masuk keluar. Ya. Jadi kita gini tiap minggu ada majlis. Dan tujuannya untuk memulihkan keyakinan. Baik. Pagi tadi saya ke Dewan Bandar Raya. Dan saya kebetulan juga Menteri Persekutuan, Menteri Wilayah Persekutuan. Ada jabatan. Jadi saya kata, apa beza? Saya kata, bersihkan, indahkan, pelancongan, semua ekonomi, okey. Tetapi mesti ikut prinsip tata kelola. Dan utama apa? Saya nak di Kuala Lumpur ini tempat gerai-gerai itu diindahkan. Jangan mula fikir gedung tinggi je. Mari Perdana Menteri ini Twin Tower, mari Perdana Menteri ini apa X apa lagi. Jadi itu dia. Mari Perdana Menteri ini saya mulakan dengan gerai penjaja dan peniaga kecil itu mesti bersih dan cantik seluruhnya. Dan saya beritahu dia 3 bulan bagi report saya macam mana nak buat. Ya. Jangan jawab tak boleh, wang tak ada, tempat tak ada. I don't accept that. Saya mau answers. Jadi kerana begitu, jadi dan jumlahnya besar. Puluh ribu dia berjalan. Buat yang bersih, yang baik. Yang kedua, perumahan. Perumahan macam Seri Perlis sudah 40 tahun. 1 bilik. Ya. Dan kita pacu pertumbuhan dan cakap soal gagah dengan gedung-gedung, dengan kita boleh buat kota baru di Putrajaya. Tapi rakyat kita, terutama yang miskin, majoriti Melayu di Bandar Tun Razak, kawasan Azizah, itu duduk dalam keadaan yang sangat naif dan menakutkan. Jadi saya kata cari jalan. Apakah robohkan nak bangunkan yang baru? Apakah wang tak banyak sekarang ni kerajaan? Tetapi keutamaan tu jelas. Kalau tak kita semua bagi ucapan fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat apa? Kalau tidak kita kaitkan dengan masuk dalam konsep pertumbuhan ekonomi. Itu bagi saya itu yang maksud kemampanan. That is precisely what we mean by sustainability. Sustainability for the people, the common man and woman. Bukan sustainability for the Prime Minister dan his cabinet or his party. Itu penting. Kemudian tentunya keduanya soal rasuah. Rasuah ini tak semestinya kita nampak dia ambil duit gitu gini. Tapi kaedah dia. Saya bagi contoh tebatan banjir. Berapa tebatan banjir? Setujulah di banjir. Kita minta 15 bilion, okey, kena bagi approve. Tetapi cara buat macam mana? Negotiated tender. Perundingan terus. Berapa yang dia telah diluluskan? 13.8 bilion ringgit. Saya sampai bagi tahu belum award, batal semua. Bila saya batal, barulah runding semula dengan syarikat ini melalui selected tender proses. Nak tender terlalu lambat, mungkin ambil masa. Selected tender. Setakat ini, berapa saving daripada projek yang diluluskan? 1.8 bilion ringgit. Bayangkan 1.8 bilion ringgit kalau kita bagi untuk pekerja di bawah ni. Apa faedah? Dia boleh kita bagi beli rumah seorang satu boleh bagi. Jadi ini yang saya katakan apa makna tata kelola.
Dia mengambil sedikit waktu tentunya, masih orang sinis, masih orang permainkan, terutama melalui sosial media. Orang yang ada wang boleh, tetapi saya tak hirau hal itu. Tanya Azizah, tidur tetap lena. Kalau bangun sebab diganggu Azizah, ataupun perut tidak. Baik, itu dalam beberapa contoh lah. Yang lain saya serah. Dia ada Menteri Agama, buat. Menteri Pendidikan, buat. Tak buat, tahulah jawapan dia. Baik. Jadi masing-masing. Dan kalau saya tahu dalam mesyuarat jemaah menteri, ini 2 menteri ada, saya bagi tahu. Walaupun sudah tahu tidak mudah ya. Ini bukan kerajaan, bukan parti Anwar ni, tak. Bukan satu parti, ini perpaduan, gabungan beberapa parti. Ya. Dan kadang yang parti yang dah bertelagah berpuluh tahun. Ini tidak mudah. Jangan fikir ada menteri sedap. No, this challenging, is tough. Saya pandangan saya pertama. Saya kata, ini pentadbiran baru. Saya mau tata kelola mesti baik. Jangan belanja dan membazir. Dan maknanya tender mesti ada. Gaji setuju potong dia orang 20%. Okay. Staff jangan tabah daripada apa yang dibutuhkan. Minggu pertama jangan duk bagi kuliah. Jangan duk bagi arahan kepada pegawai. Minggu pertama duduk shut up. Tawaduk sikit, dengar laporan, dengar taklimat. Faham kementerian masing-masing betul dulu. Yang kau boleh tanya lagi pakar-pakar di luar pandangan. Kemudian setelah beberapa minggu barulah mula bertanya dan mula bertikai dan buat perubahan. Supaya hubungan kita dengan pejabat awam itu baik. Kerana pengalaman kita dulu ada yang pejabat awam merasa bimbang. Kerana dasar kita dan sebagainya. Saya tak bimbang soal kita seperti dituduh. Kalau Anwar naik maka habis Melayu. Anwar akan baik dengan Israel. Dan LGBT akan disahkan. Kepala otak dia. Sorry. Saya lupa saya Perdana Menteri itu cakap. Minta maaf. Jangan. Tolong kalau yang tip tu padam yang tu. Kadang-kadang geram sikit. Okey. Sorry. Tukar sebab menggelak. Saya terlajar. Kalau saya tekan, saya terpaksa setiap kali remind aku Perdana Menteri, dia masuk kepala pula. Tapi kalau lupa dia cakap macam tu. Astaghfirullahalazim. Baik. Jadi ini yang saya sampaikan, itu yang kita cuba buat. Ya. Mengapa kita minta semua lantikan politik dihentikan? Diberhentikan. Ya. Tidak mestinya orang politik tidak boleh, Tetapi sekurang-kurangnya kita bagi signal semua stop. Kemudian kita nilai satu persatu. Dan saya take time. Until today, no appointment. Pelantikan yang Felkra pun, Datuk Seri Zahid setuju, tarik balik. Ya. Sebab kita nak bagi signal, we are serious. Beri keyakinan. Ya. Jadi kalau yang sementara itu siapa nak apply, itu nak apply lah. Masuk file lah. Jadi itu yang sudah. Tapi tentunya hal-hal lain yang perlu kita sentuh. Pendidikan, research, teknologi digital, kemudian procurement policies. May Allah help us lah, ya, dan guide us. Memang satu cabaran yang sangat besar. Tapi alhamdulillah, ya, kita telah lalui zaman yang berliku dan sengsara dan derita. Itu jadi bila duduk ni memudahkan. Tanya Azizah, saya bila jadi Perdana Menteri tak rasa belum. I have to be reminded that I'm the Prime Minister. Saya ingat macam biasa. Cuma kerja je lebih. Banyak kerja memang lebih. Di antaranya salah saya sebab saya ambil Menteri Kewangan sekali, ya, yang too heavy. Tapi at least sementara ni saya nak tentukan orang kembali kepada
landasan, tegak atas landasan yang betul, kerana perubahan-perubahan itu akan mengambil masa dan mengambil kekuatan politik. Saya bersyukur Alhamdulillah kerana tim kita, walaupun pelbagai disiplin dan parti, dua-dua menteri boleh sebut, dalam kabinet nampak tidak ada masalah langsung dalam soal-soal fundamental yang tegaskan. And this can be orang cynical, shocking, tapi tidak. Ada dua timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri dan soal-soal ini nampak sepakat. Sebab itu dalam undi percaya baru-baru ini kita 148, which means 2/3 dukungan. Itu agak Alhamdulillah apa yang kata menakjubkan juga ya. Dan sebab itu umpamanya Perikatan Nasional memilih untuk tidak mengundi. Kerana dia tahu kalau mengundi kita dapat 148. Tapi dari segi konvensional dalam sistem parlimen jelas. Dia kalau usul kerajaan biasanya mereka akan ada voice vote, suara mengatakan tidak setuju. Lepas itu dia akan bangun, 15 orang akan bangun minta belah bagi, maknanya undi tiap orang. Ini baru dapat jumlah sebenar. Dalam kes ini tidak ada suara yang kata tidak setuju. Usul ini dibawa oleh TPM 2 Dr. Sri Fadilah daripada GPS menyokong Anwar. Itu tidak ada suara bantah dan tidak ada suara meminta belah bagi. Jadi kalau ikut convention parlimen itu diterima sebulat suara. Tapi ini politik saya faham ya. Tetapi ini memudahkan kita. Jadi maknanya mandat ada. Sebenarnya seperti mana saya sebut di parlimen, Peguam Negara tak setuju saya buat undi sokongan ni, vote of confidence ni. Menteri Undang-Undang tidak setuju. Kemudian bila saya bincang Agung 2 kali dia tanya, apa perlu? Jumlahnya dah cukup. Kalau dulu lain, sekarang ni dah jelas, semua dapat menyatakan sokongan semua. Saya kata ini bukan soal legal atau soal constitutional, ini soal moral legitimacy. Saya nak jadi Perdana Menteri dengan orang tahu betul-betul memang ada dukungan. Itu yang saya lakukan. Tapi banyak orang yang gunsing, even internationally, panic. Kalah tak kalah sebab orang boleh beli dan sebagainya, kerana tahu budaya kita. Tapi Alhamdulillah semua ada. Dan saya sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada semua. Dan Raimi dan ide akan tolong menyelaraskan supaya kita dapat petak-petak dari segi tugas-tugas masing-masing untuk bagi pandangan dan usul. Banyak yang harus kita lakukan. Saya nak bagi mesej jelas soal martabatkan bahasa. Awang Sarian ada bersama bagaimana bahasa, bagaimana tentang bagaimana kita nak meningkatkan syiar Islam, penghayatan Islam. Kita nak ekonomi sebagai fundamental. Ekonomi itu memang satu tumpuan khusus untuk saya. Dan saya tengok digital teknologi ini dan digitalization ini satu perkara yang sangat penting, terutama bagi masyarakat kita, juga Melayu di desa. Kalau tidak kita bagi tumpuan, dan saya minta badan Islam juga bagi satu tumpuan khas, kesenjangan itu akan berlaku. Memang semua kajian, walaupun 5G katanya akan melebar ke seluruh negara, tapi tanpa suatu tumpuan khas dari kerajaan dan masyarakat, kesenjangan itu akan terus melebar. Maknanya bandar, elit akan lebih mahir dengan pengetahuan yang lebih canggih dengan dan kurang daripada di desa. Itu semua cabaran-cabaran baru yang harus kita tangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.